Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 12, bayan keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika ada ia najis aini, dan jika ada ia najis aini mughallazah, anjing dan babi, maka disuci akan dia, akan mughallazah yang aini itu dengan 7 kali lalu air atasnya. 7 kali datang air atasnya, atas najis. Lalu ni datang air lah. Salah satu daripadanya, daripada 7 tu air tanah. Air tanah tu buh nombor 1, buh di awal ke, buh tengah ke, buh di penghujung ke, boleh belaka. Tapi yang nak comelnya air tanah tu ada yang pertama lah. Sebab kalau air tanah yang terakhir, takut kena guna air lain pula nak hilang tanah tu. Comel. Tapi salah satu lah. Dan dibilang 1 kali yang pertama tu, nak bilang 1 kali tu. Bila nak bilang 1 kali ni, iaitu basuh yang menghilang basuh akan airnya dan segala sifatnya. Tu berbilang sekali. Maknanya selagi tak hilang sifat, tak panggil lagi sekali. Nak bilang sampai ke 7 tu. Faham tak ni? Sekarang ni najis aini mughallazah 7 kali, salah satu air tanah. Kemudian nak bilang sekali ni bila bilang sekali? Mari cetong panggil sekali. Mari yang kedua panggil 2 kali. Ada. Nak panggil sekali ni bila? Dan dibilang 1 kali yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat, tak apa dah. Bawa datang air 2 kali, datang air 3 kali, datang air 4 kali. Hak pertama ni mustahak dulu ni. Nak panggil nombor 1 ni. Hak nombor 1 ni, iaitu basuh yang menghilang ia akan airnya dan segala sifatnya. Tu baru bilang sekali. Jadi makna kalau najis mutawassitah, hak sesah wajib tu lah. Tu baru bilang sekali. Faham tak? Kita lepas najis aini mutawassitah. Hak kebanyakan najis ni lah mutawassitah belaka kan. Jadi basuh najis mutawassitah yang terdahulunya sampai hilang air dan sifat. Beres basuh najis kali yang pertama, hak wajib. Lepas tu sunat meniga. Tu cerita sunat meniga. Tapi nak bilang sekali hak wajib tu bila? Selepas bersih. Habis dah dengan sifat-sifat, baru bilang sekali. Sama juga dengan kita ambil ismayang. Nak bilang basuhan muka kali yang pertama, nak bilang basuhan tangan kali pertama apabila rata. Selagi tak rata, kita kali yang pertama separuh, kita pakai sebelah tangan je. Dan sebelah lagi tu guna pegang cerek. Ataupun mana kita air koloh tu sikit sangat, kita kena julungan. Jadi sebelah ni kita tukar di tepi koloh. Tak faham julungan? Jungan, bukan julungan. Ya belaka tu. Mana kita pun tunduk tu kita guna sebelah tangan je. Dan sebelah ni kita buat tukar kan. Sekali buat tu separuh je baru boleh orang rata.
Tak bilang sekali lagi sebab dah rata lagi. Ambil kali kedua baru rata. Baru bilang sekali. Kita buat dua tu, tapi nak bilang sekali apabila rata. Gitulah orang boleh bilang sekali. Sebab tu contoh. Contoh kita basuh tangan 3 kali dah. Tiba-tiba tengoklah di tangan ada sisi, ada getah yang menghalang air. Maka kita bukan 3 kali, sekali pun tak ada lagi. Dah tak kata lagi. Sekarang ni nak bilang sekali kena kata. Sekarang ni memang buat 3. Macam 3 lah. Tapi nak bilang 2 macam mana 1 pun tak ada lagi. Dah nak bilang 1 tu mana? Rata selesai baru bilang 1 kali. Selagi tak rata tak bilang 1 kali. Lepas tu nak bilang 1 kali nak timbul nombor 2, nak timbul nombor 3 warna 1 tak ada. Tak? Mana kalau kita kata ada sisik tangan, kita buang sisik, kita basuh tempat tu je. Hak tak rata, kita basuh tempat tu, dibilang, dikira kita basuh tangan kali yang pertama. Sebab hak lain tu kata dah, sini tak kena, kita buang sisik, kita basuh situ je. Beres dah. Basuhan kali yang pertama yang wajib kepada kita. Kalau nak pahala meniga pula, sunat meniga, mari air kali kedua, mari air kali ketiga, boleh pahala meniga, sunat meniga. Dia gitu. Tapi kalau tak mahu meniga, lepas buang sisik basuh situ, sapu kepala basuh kaki, pergi semayang lah. Kalau tak mahu meniga tangan. Yelah, mana tak mahu, kalau tak mahu meniga. Kita aku duk mikir, aku buat 3 dah tadi kan. Tak ada 3 lagi, tak ada nombor 1. Nak panggil nombor 2, nombor 3 ni kan ada nombor 1 dulu. Dah rata belum, nak panggil nombor 1 mana? Mana? Walaupun dibuat 3 kali ni, sekali, 2 kali, 3 kali, tapi tak rata hak kali yang pertama, tak panggil sekali lagi. Rata baru bilang sekali. Dia gitu. Atau bab bilangan basuh anggota wuduk. Ni nak cerita bab nak bilang sekali hak daripada 7 Hak 7 ni wajib. Kalau kita basuh najis mutawassitah 3 kali sunat. Sunat meniga. Hak najis mutawassitah sunat meniga. Nak dapat nombor 2 nombor 3 sunat, biar sesal hak sekali, hak wajib. Hak sekali wajib ni nak bilang sekali bila ni? Hilang sifat, hilang air, hilang sifat. Apa bilang sekali? Kita datang air sekali, kita gahar-gahar, sifat tak hilang lagi. Tak hilang lagi sekali sebab tak beres lagi. Datang air kali kedua, gahar-gahar, hilang sifat. Sesal dah basuhan wajib kali yang pertama, hak najis mutawassitah. Beres dah. Nak pergi lat-lat-lat, nak sapu pun tak apa dah. Nak dapat pahala sunat meniga. Datang air kali kedua, datang air ketiga, boleh pahala sunat meniga. Sebab dia meniga sunat je. Hak najis mughallazah 7 kali tu wajib. Tu beza dia. Cuma bila nak bilang sekali. Kalau najis mutawassitah, bila kau basuhan sekali hak wajib, sehingga hilang ain dan sifat. Baik, sesat hak kewajipan kita, kemudian sunat meniga. Sekarang ni najis mughallazah diwajib 7 kali. Tapi persoalannya bila nak bilang sekali, selepas suci habis dah, tak ada dah sifat-sifat, barulah bilang sekali. Faham tak? Jangan kita kira daripada awal, dengar sekali-sekali dengan sifat dah hilang lagi, kita bilang dah sekali. Mari kali kedua air 2 kali, tapi kedua dah hilang sifat. Mari 3 kali, yang ketiga baru hilang sifat. Kita bilang 3 dah, mana boleh bilang 3, baru bilang sekali dah baru. Sebab ni nak bilang sekali ni comel kita ni. Dan dibilang 1 kali yang pertama, iaitu basuh yang menghilang ia akan airnya dan segala sifatnya. Berapa kali basuh jadi hilang air dan sifat ni? 2 kali baru hilang sifat-sifat. Baru bilang sekali. Kali yang ketiga baru hilang sifat, baru bilang sekali. Tambah lagi 6 kali. Selagi tak hilang sifat, tak bilang lagi sekali. Walaupun kita buat 2 kali dah. Yang kedua tak hilang lagi sifat dia. Kita pun datang kali yang ketiga, gahar-gahar, hilang sifat. Baru bilang sekali daripada 7 kali hak wajib. Yang kita bilang daripada awal, sekali-sekali ngebasuh sifat tu kita bilang dah sekali 2 kali.
Sifat tu tak hilang lagi. Kita bilang dah sekali, 2 kali, tak boleh. Barulah 6 kali lagi wajib. Jadi apa tu? Kicau bukan tak boleh, tapi nak kicau pun kita kena bubuh kain tu dulu. Hak najis mughallazah tu baru datangkan air, baru boleh kicau. Ada masalah nak kicau. Bukan masalah kicau. Masalah sekarang ni lalu air datang air atas najis ke najis datang atas air. Kena air datang atas najis, tak apa lah. Buka kain dulu, buah air, kicau-kicau tak ada masalah lah. Hati dulu. Selesai hilang sifat baru bilang sekali. Jangan nak 7 lagi, biar dapat sekali dulu. Biar dapat sekali dulu. Biar dapat sekali dulu, barulah kita tu ni 7 kali hak tu wajib. Dia sekarang ni cucuk air, lalu air ni air datang. Jangan bukan kata air tu bergerak semua tak syarat gitu. Kita kena ingat molek. Zaman dulu latar berlubang. Latar berlubang macam cerita minggu lepas lah najis mutawassithah. Kalau kita tak ambuh buang air pun boleh. Kita siram air dalam cerek ke atas air muntahi ke muntah ke, kita malah nak buang-buang, tak ada masalah sebab air tu segera turun celah lubang latar. Tapi kalau macam rumah learning, tak ada lubang dah. Kalau rumah papang pun latar tu dia perapat, tak ada lubang walaupun rumah latar papang pun. Jadi kalau air kita tak buang, tahi tu kita tak buang, ataupun muntah tu kita tak buang, air kecing kita tak lap, kita datang air 1 cetong ke, kita datang air 1 baldi ke, maka air tu dikatakan bertambah timbangan. Dan kita royak bertambah timbangan. Bertambah timbangan ni bukan kata kita seduh air pergi timbang. Bertambah timbangan sebab air sudah bercampur dengan zat najis. Maka kalau kira air tu kalau ambil semula, kalau timbang lebihlah daripada air sigang sani. Sebab dah zat najis ni menyebabkan bertambah timbangan air. Jadi apabila bertambah timbangan air, walaupun air tidak berubah sekalipun, air itu semua hukum najis belaka. Kalau kita tak buang zat dia terlebih dahulu. Jangan awak malah. Geli tak geli pun, berasa nak mutah ke apa ke, jadi mutah kucing, tahi kucing, daripada jauh pun nak mutah dah. Lepas tu gindak pula nak pergi buang, tu mutah tuang-tuang lah jawapan dia. Tutuplah hidung mulut kat mana pun, kena buang. Jangan ambil air siram gitu. Ni kalau rumah macam ni tak ada lubang. Kalau ada lubang, kita siram air dalam cerek atas air, atas zat najis itu. Air tu memang najis sebab bertambah timbangan, tapi air tu dalam lubang lalu dah, tak ada masalah, di tanah lalu dah. Faham tak? Apabila najis atas latar, tepi lubang latar jamar itu ni, memanglah kita siram air atas tu, air tu bertambah timbangan dengan zat najis, air tu menjadi najis, tak ada masalah air najis pun, sebab dia turun curah latar lalu, di tanah lalu dah. Tapi kalau latar macam sekarang, kita siram sekali dengan zat-zat najis tu kok, ada benda najis. Kalau kata kita siram secetong tu najis belaka. Kalau kita siram satu berdi najis belaka. Sebab apa? Bertambah timbangan hak 1 berdi tadi dengan zat najis yang kita tak buang dulu. Pun orang lah jamulah rumah kita dengan najis. Ni ada setengah dia diserung. Dia kata, "Hai, tak boleh," kata dia. Jadi mutah kucing dia pun ambil air dia dong gitu. Suatu rumah dia apa dia? Suatu rumah najis. Habis najis sebab dia air tu air tak berubah tapi air bertambah timbangan. Tak bertambah timbangan. Kita air bertambah timbangan, kita pening pula timbang kat mana. Sekarang ni air bila campur dengan zat najis, jadi air akan jadi bertambah timbangan. Walaupun air tu tidak berubah sekalipun,
hukumnya adalah najis. Sebab itulah contoh-contoh orang nak basuh sutir rumah. Dia nak basuh sutir rumah, kalau rumah tu biasa ada tai cicak di tepi-tepi dinding tu, pastikan vacuum tai cicak tu dulu. Vacuum tu tak cicak tu, sedut tak cicak tu. Jangan datangkan air bersama dengan zat tak cicak. Walaupun kita datangkan air sudah betul dengan syarat bak datang air, tapi dah air kita dah buat tak ada ni. Kering tak kering pun dia ada air, dia kena sedut, kena vacuum mana. Vacuum dulu, payah apa tepi-tepi dinter vacuum gitu. Dah sekarang ni kita bukan cerita sifat bau ada di atas, kita cerita zat dia, air dia. Dia kalau kering dia dah lekat latar dah, dia cabut dah dah kering. Dah tinggal tu sedut molek lah. Jamwi dok tangga. Oh wah, bisa. Ambil apa kiki-kiki. Koko mana air jangan ada. Kalau air ada, kita datangkan air. Kadang-kadang air tu duduk takung kat rumah kita kan, sebab dia takung dulu. Sebelum kita sepok pergi ke lubang, dia takung dulu. Sekarang ni air hok bertakung banyak-banyak tu siapa dak dua kolok? Tak siapa. Sekarang ni air bertambah timbangan kedok. Bertambah sebab campur dengan zat tai cicak. Semua air tu najis belaka. Faham tak? Kalau kita air banyak siapa kedua kolok, lepas tu barulah tak jadi najis, melainkan kalau berubah. Dah. Mana memang tak siapa dua kolok. Tak apa dua kolok tu kena pastikan air datang, memang sahih air datang, tak timbul isu. Tapi pastikan air najis kena buang dulu. Tu syarat dia tu. Memang syarat basuh najis, datang air ke atas tempat najis, betul dah kita buat. Tapi air najis buang ke tak? Apabila tak buang air najis, menyebabkan air bertambah timbangan. Bila air bertambah timbangan, walaupun air yang bertakung di latar rumah kita tak berubah sekalipun, najis belaka tu. Mana kalau kita buat gitu, mana kali yang pertama tu kita kena sepok habis dulu air sekali dengan zat najis. Tapi najis tu kita kena datang air kali yang kedua pula. Tak memada air kali pertama. Air kali pertama tu air najis sebab bercampur dengan zat tahi cicak, air bertambah timbangan. Mana sepok habis keluar sekali dengan zat tahi cicak. Tapi latar semua najis ni, bukan tepi je, sutir rumah najis. Kita datang air semula sekali lagi untuk menyucikan balik hak najis, hak tinggal kesang-kesang tu. Faham tak? Tapi sebelum kita nak datangkan air kali kedua, pastikan semua air najis itu sudah kita sepok, sudah kita sapu ke lubang belaka dah. Tak ada dah. Air najis tak ada dah. Kita kata najis warna air comel loteng, air itu najis sebab bertambah timbangan dengan zat tai cicak. Faham tak? Mana kita kena pastikan air najis tu kita sepok habis. Sepok habis pergi kat lubang, tak ada dah, cuma tinggal basah je. Kita datang pula air kali yang kedua. Air kali kedua tu dia akan menyucikan ke semua kesang-kesang air najis yang ada di latar. Tapi jangan air kali pertama air najis itu kita tak sepok habis, kita tambah air lain. Tambah air lain banyak mana pun selagi apa ada kolok, air tu akan kekal najis sebab sudah bercampur dengan air najis. Mana kalau kita katalah malah nak cari, nak vacuum, nak apa, tak apa. Air kali pertama memang bercampur dengan tai cicak, air tu hukum najis belaka. Kemudian apabila habis dah tai cicak apa semua, kita pun sepok habis. Tapi ingat baik tu semua air tu najis. Sepok habis, keluar kat lubang, tak ada dah air. Yang tinggalnya basah je. Barulah datang air semula sekali lagi. Itulah air yang menyucikan najis.
Air pertama tak jadi nak cuci najis sebab kita air kita tak buang. Kalau kita zat najis, air tak cicak tu semua kita sedut, kita vacuum belaka dah. Yang ada di tepi-tepi hanya bau-bau dia adalah. Kita buka tu lah, bukan tak ada bau mesti ada. Bukan sugi hidu bau, bukan ni. Tapi tak ada dah. Zat tak ada dah. Kita pun datang air, kena dengan cara air datang, zat kita buang dah. Kita pun ni kita apa boleh? Kita mok apa kita bersih sekian tu, anggaran kita hilang dah. Hak sifat-sifat najis hak ada tepi dinding, hak bekas tak cicak hilang. Air berubah ke tak? Air tak berubah. Latar hukum suci, air tu hukum mustakmal. Tu je. Sama ya. Kita pun bersih dah latar, kita pun sepok habis air mustakmal tu, sunat meniga. Kalau sunat meniga. Faham tak? Tak mau meniga dah apa, bersih dah. Susah dah wajib tu, tapi sunat meniga lepas suci tu. Bilang sekali sunat meniga. Faham tak? Tapi nak kena pastikan bahawa tahi cicak air dia kena buang. Tu mustahak. Kan? Jangan kita pergi ambil tak cicak dengan air dia, lepas tu pas ke tengah rumah hak tak najis pun jadi najis. Ni kena pandai. Kemudian kalaulah ni kena pandai pula sini ni. Dia gini. Sekarang kita tambuhlah sutir rumah, kita nak kat tepi ataupun sutir rumah pun tak ada masalah. Ni kena ngaji belaka ni. Yang pertama kita buang dia punya tahi cicak. Ya, kemudian kita bukan datang air dengan wayar getah apa dak ni. Kita menggunakan mop. Kita kena ingat baik. Najis wajib basuh. Sapu tidak memada. Kena faham tu dulu. Kan kita basuh najis, kelap najis. Kita basuh najis. Sekarang ni kita nak guna mop. Nak guna mop pun tak ada masalah. Tapi mop kita kali yang pertama tu jangan tanpa ada air. Kita pergi dulu njah gitu. Learning dia mudah je learning. Ada jual dalam TV tu tengok tu. Ni apa dalam TV tu, elang dalam TV jual tu kan, dia pakai nampak macam kerak gitu, jadi habis air keluar tu. Kan dulu kan jenis kita njah dalam berdi pecah benda tu. Jadi kalau kita kering gitu, kita tidak namakan membasuh. Kita namakan melap, tak jadi. Jadi kita menggunakan mop, tapi mop yang ada air. Jadi kali yang pertama kita datangkan mop berserta dengan air atas tempat najis tu. Dia pakai basuh dah tu, air ada. Kita gah, hilanglah sifat najis tak cicak di latar tu. Air tu berubah ke tak? Tak. Air tu hukum mustakmal, air di mop pun hukum mustakmal. Jadi air mustakmal jangan pergi peroh dalam berdia kita nak pakai lagi tu. Air mustakmal tu peroh lain kan. Air dalam berdia tu masih lagi dipanggil air mutlak. Padahal sebab di mop tu air mustakmal yang telah digunakan untuk menyucikan najis. Sebab air mustakmal selain daripada air yang digunakan untuk mengangkat hadas, air yang digunakan untuk menyucikan najis, sifat najis hilang, air tidak berubah, air itu mustakmal. Kalau sifat najis hilang, air berubah, air najis. Kalau sifat najis hilang, airnya tidak berubah, latar hukum suci, air hukum mustakmal. Mustakmal tak najis. Tapi di mok tu di mustakmal, kita pergi peroh lain, kena kita masuk pula mok kita dalam air berdi yang sama, kita pergi mok pula tepi dinding hak lain pula. Hak ada sifat najis. Dengan air ni jangan mok kosong. Lepas kita kata suci tempat tu, barulah kita mok dengan hak nak kering. Yang kedua tu barulah mok untuk kering, atau mok hak perah. Kali yang pertama mesti ada air, baru dinamakan membasuh. Kalau kali yang pertama kita sudah menggunakan mop yang kering,
kita mop kering, kita pun gahar-gahar tepi dinding, hilang sifat najis. Hilang sifat najis. Tapi kita basuh ke tidak? Tak basuh. Tapi sifat najis hilang. Dia panggil najis apa tu? Najis hukmi. Tak suci. Najis hukmi. Faham tak? Kemudian mop tu wajib kena basuh. Sebab dengan mop pun najis. Kalau mop tu air mustakmal, kita payah basuh, kita perah je air mustakmal tu. Tapi kalau mop tu najis, mop tu kena basuh dulu. Di tepi dinding tu dipanggil najis hukmi. Kita pun datang mop kali yang kedua untuk menyucikan najis hukmi dengan mop yang ada air. Waktu kata kena pandai kaedah, boleh buat kat mana pun. Ada. Gimana? Kerja basuh najis ni kerja lama dah orang puang ni. Simple saja nak basuh najis. Bukan nanti nak kena pakai air satu berdi, tak syarat. Tapi kalau nak kena gaya satu berdi ke satu rumah ke air kekal najis, kalau nak kena cara. Kita nak basuh najis, syarat yang pertama kita buang air najis, biar tinggal sifat. Syarat yang kedua, air lalu, air cucuk, air datang ke atas tempat najis. Itu syarat kedua, mudah je lah. Selagi tak hilang sifat, tak hukum suci. Hilang sifat, tengok pula air berubah ke tak. Air tak berubah, hukum suci, air hukum mustakmal. Itu je. Hilang sifat tapi berubah air, tak suci lagi latar. Lap air najis tu molek, perah kain, basuh kain yang kita lap tu, air tu najis. Kita datang air kedua, tak ada benda dah lah, air pun tak berubah dah, sifat najis pun hilang tadi lagi dah. Maka latar hukum suci, air hukum mustakmal. Kemudian sunat meniga. Kalau hak mutawassitah wajib 7 kali. Kalau hak mughallazah, habis mughallazah pun sama juga, wajib kena buang air dia dulu. Kena barulah kita hilangkan sifat najis mughallazah. Hilang sifat, hilang je sifat, maka air yang terakhir tu hak hilang sifat dipanggil mustakmal. Panggil air mustakmal. Datang air kali kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, ke semua air yang datang tu panggil mustakmal belaka. Air mustakmal belaka. Tapi sebelum hilang sifat, air masih lagi berubah, ingat baik, air tu najis mughallazah. Jangan buat lebih kurang. Luah pun najis mughallazah atas rumah kita, rumah kita latar ke misalnya, manakah tahu anjing ke kecing ke apa ke. Faham tak? Mana selagi air sifat najis tak hilang, air berubah, dipanggil air tu air najis. Kalau air tu air bekasan najis, basuh najis mutawassitah, air tu dipanggil najis mutawassitah. Kalau air tu bekasan basuh najis mughallazah, air tu panggil najis mughallazah. Faham tak? Habis dah, selesai dah, hilang dah sifat najis, air tidak berubah, maka air itu dipanggil mustakmal. Mustakmal tak najis faham tak? Kalau najis mutawassitah, datang air kali kedua, sunat je. Datang air kali ketiga, sunat je. Air bekasan kali kedua, hak kita datangkan ke atas tempat yang najis mutawassitah. Air yang kita datang kali ketiga di atas tempat najis mutawassitah, yang hukumnya hanyalah sunat, air tu jadi macam mana air tu? Mustakmal ke tak? Tak jadi mustakmal, air tu kekal mutlak. Sebab dia bukan menyucikan najis, dia hanya sunat saja. Tak jadi mustakmal, air tu kekal air mutlak. Tapi air mutlak pun tak pergi sedut ambil. Tapi panggil air mutlak latar tu. Air kali pertama tadi yang menghilangkan sifat, air tak berubah, air tu mustakmal, beres hak basuh wajib. Lak air mustakmal tu. Kita pun datang kali kedua, bukan basuh najis dah. Adapun basuh najis mughallazah, tujuh tu panggil basuh najis. Najis mutawassitah, air pertama je basuh najis, air kedua, ketiga sunat. Kalau kita basuh najis mughallazah, tujuh tu panggil basuh najis. Yalah suci dah kita bilang kali pertama ni, tapi tak suci lagi lah, terus lagi dak 7. Faham tak?
Jadi apabila 7 tu dia panggil menyucikan najis, berkasang air 7 kali tu mustakmal belaka lah. Tapi panggil mughalazah dah air. Tak panggil mughalazah sebab tak ada dah sifat najis itu. Panggil mustakmal lah. Kan ni. Adapun kita meniga ketika basuh najis mutawassithah, itu bukan basuh najis. Basuh najis sekali cukup dah sampai hilang sifat. Cuma kita basuh sunat, panggil kali kedua basuh sunat, kali ketiga basuh sunat meniga. Air basuhan sunat tidak akan jadi mustakmal. Air tu kekal mutlak. Tapi tak ada buat gapo-gapo air talata tu. Sebab kalau tanya air ni panggil air gapo ni? Air mustakmal ke air mutlak? Air mutlak. Sebab ini bukan air basuh najis. Air sunat kali kedua, air sunat kali tiga, air tu mutlak. Gitu jelah. Berbeza dengan 7 kali hak mughalazah ni. Sebab kali kedua bukan basuh sunat, basuh wajib. Sampai kali 7 pun bukan basuh sunat, basuh wajib. Air bekasan basuh wajib ni air mustakmal. Kemudian ni kena peringat molek ni. Salah faham daripada kata air tu kena berjalan. Ni salah faham daripada air kena berjalan. Ni jadi najis luah. Faham tak? Sama je, sama ada kalau najis mughalazah berat kalau kita buat jalan air gitu. Tapi najis mughalazah kita tak jumpa lah. Kita kata macam sebut melepas lah. Najis mutawassithah, tai ayam ke, tai ayam ke, mutah ke, air kecing ke, kita buang dia punya air. Kita buang dia punya air. Ni latah macam rumah sekarang tak ada lubang. Kita buang dia punya air. Kita pun siram air atasnya dengan air cerek ke, air getah ke, tak kira lah. Kita siram air. Tiba-tiba kita tak berhenti siram tu. Sebab kita faham air kena bergerak, air kena berjalan. Apa risiko dia? Apa risiko dia? Kena faham molek. Bila kita siram air tu kita siram berpanjangan, kita tak berhenti. Kita pun masa kita gosok gonyoh, panggil gonyoh tau. Gosok gonyoh, masa mula-mula tu berubah dah air. Berubah dengan sifat najis. Bukan gitu? Air najis kita buang, tapi tinggal latar. Kalau tahik juga ada dengan bau dia, apa semua latar. Itu sifat najis. Kita siram mula-mula tu, air sempat tak berubah. Sempat berubah air yang mula-mula sapa tu berubah lah. Apabila air tu berubah, apa nama air tu? Air najis. Bukan air mustakmal, air najis. Air najis. Faham tak? Hak mula-mula berubah dia panggil air najis. Kemudian air najis tu pun ke depan. Faham tak? Mengalir ke depan. Kemudian kita air ni berpanjangan duk siram macam ni. Air belakang tak berubah. Air mula-mula berubah, najis. Maka air najis ni pun bercampur dengan air tak berubah. Hak tak najis tu. Akhirnya sifat najis pun hilang dah air hak berubah tu. Faham tak? Hak mula-mula kan air berubah. Ni kena ambil faham boleh. Kalau pakai kaedah kena air bergerak ni, tadi kalau air lubang latar okey, tak ada masalah. Bukan kata air berubah dengan tahi ayam pun tak mau buang pun tak ada masalah. Sebab air najis tu turun dalam lubang lalu dah, tanah lalu dah, tubik lalu dah. Siapa kan air najis tak mau buang pun tak apa kan. Memang air tu najis sebab bercampur dengan zat najis, turun tanah dalam lubang tak ada masalah. Tak benda tu. Lepas tu siram semua dak berhenti-berhenti cari air pun tak apa sebab air turun tanah dah. Besar tu. Ini rumah kita sekarang ni mana ada lubang. Kita buang air, ada sifat latah. Kita pun datang air, kita gahar mula-mula, berubah dah air. Berubah, air tu hukum najis. Tapi ini kita siram tak berhenti ni. Sebab kita faham air jangan berhenti ni. Maka air hok berubah tadi pas ke depan dah. Kemudian air hok mari sokmo ni, lama-lama air tu berubah ke tak? Sifat najis tak berubah. Tapi air tu bercampur tak dengan air hok berubah mula-mula. Bercampur. Apa hukum air suci yang bercampur dengan air najis tu? Jadi najis. Akhir sekali sifat najis hok di depan tu hilang ke tak? Hilang sifat ni bercampur dengan air hok baru
Walaupun hilang dah sifat berubah, air mula-mula kena latar tu, jadi suci dah air tu? Takkan jadi suci. Lepas tu macam mana? Najis belaka lah campur dengan bersih tu. Jadi keluar najis. Bila nak jadi air tu jadi suci, kena sampaikan air tu 2 kolor baru jadi suci. Bila nak sampai 2 kolor, punah ranah di depan rumah awak gitu, nak bergerak semua ni. Tak ada. Tapi dia fikir, dia tak sedar air mula-mula berubah. Tapi sekejap je lah berubah, sebab air duk mari semua, tangan duk gosok semua ni, sekejap je lah berubah. Tapi berubah tu najis, bercampur dengan air kemudian jadi najis belaka tu. Walaupun sifat berubah, air depan hak mula-mula tu hilang dah sifat berubah, tetap najis selagi tak campur dengan air sampai 2 kolor. Ingat baik. Patul wah lah, berhenti lah kitanya. Kita pun berhenti dah. Sirang berhenti dah gonyok. Kita pun tengok, oh sifat najis pun hilang dah. Air pun comel letih, tak ada berubah apa-apa. Dia tak sedar air mula-mula tu berubah. Hukum najis. Bercampur dengan air suci pun, air suci pun akan jadi najis. Sebab dia bercampur dengan air najis. Lepas dia tengok kilat molek. Walau najis belaka tu, dia pun ambil mok dia mok. Mok ke apa tu? Mok air najis. Latar kekal najis. Melainkan air najis luah tu dia mok belaka, kering, mok basuh molek, dia pun datang air semula kali lagi untuk menghilangkan air sifat najis di latar tu. Barulah. Kalau dia pakai hak tu je untuk dia lap apa semua, kat latar kekal najis sekalian air ni. Dengan kaki dia pun pijak apa semua air tu, dengan kaki-kaki dia jakitlah mana-mana tempat pun. Ni kau tak kena gaya. Tapi kalau kita datangkan air ke atas tempat najis, berhenti setakat tu saja, cukuplah ada air dah tu. Air tak gerak, dia kata. Siapa segerak air? Ni lalu cucur ni, mana air datang. Kalau kita datangkan air, kita berhenti setakat tu, kita pun gahar, berubah air dengan sifat najis. Air tu najis sekaliang tu, tapi tak banyak mana. Sikit je. Kita pun lap air najis tu molek, jari titik, kain tu kita basuh di sini molek. Kain tu basuh, kain tu basuh. Di latar tu tinggal basuh air hak najis tu je. Sifat najis tak ada dah. Sifat najis habis dah dengan hak kita gahar kali pertama. Tapi air berubah lagi hak gahar kali pertama tu. Air je berubah, najis di latar hilang dah. Tak tahu. Kita datang air kali pertama, kita pun gahar, hilang tak sifat najis di latar? Hilang. Tapi air dia berubah. Sifat-sifat najis tu yang merubahkan air. Jadi maknanya air masih lagi hukum najis, latar hak kena air tu pun hukum najis jugalah. Tapi sifat najis di latar asal dia kedau, tak ada dah. Tapi sifat najis tu berpindah kepada merubahkan air, maka air najis. Kita pun ambil kain lap molek, kain tu basuh molek, di latar tu masih lagi dihukumkan najis sebab air tu najis. Tapi sifat najis ada ke tak? Tak ada. Kita datang air kali kedua, tak ada benda dah. Kita gahar, latar hukum suci, air atas latar hukum mustakmal, beres. Basuh wajib kali pertama, sunat meniga. Gitu je. Tak payah pakai air banyak-banyak tak payah pakai banyak. Tapi dia faham air kena bergerak tu pun no. Sebab air kali pertama tu hak mula-mula kita gahar tu, air tu berubah najis air tu. Bercampur dengan air kemudian jadi najis belaka. Kemudian orang kita ni biasanya kain tu dia bertepi, kain basah dia tu untuk sekat air supaya air tak pergi jauh. Kita nak bubuh kain tu, jangan kena tempat basah. Faham tak? Tempat basah kita lap. Tadi tu hukum najis. Kalau kain lembab kita pergi bubuh, kena tempat basah tu sikit, kain kita dia najis. Sebab basah tu najis lagi latar. Pilih kain tu hukum najis, lepas tu kita lap pula suci, dia najis mula tempat tu. Mana kita bubuh kain tu biar tak kena tempat basah. Tempat basah tu sifat najis tak ada dah, tapi najis sebab air tadi, air berubah. Dia datang kali kedua, air tu sakok di kain tak ada najis sebab air tu tak ada najis dah.
Kita pun gahar, tak ada benda dah. Air hukum mustakmal, kita pun lak dengan kain hak tadi. Tapi kain kita nak letak latar, lepas kita lak kali pertama tu, jangan beri kena kain kita tu dibasuh hak najis. Gitu je. Kain yang sama ni, kain hak lembab saat ni hak kita basuh dah. Tapi kain tu kena basuh sebab mula-mula kita lak air najis. Jangan titik dan kain memang kena basuh. Kena basuh molek air kain najis. Basuh molek. Merah molek kita guna pula kain tu. Tak tahulah dia mengaji balah mana, dia salah faham, korang ngajar berat sangat ke dah tahulah. Kain hak basuh tak diguna dah. Kena ambil kain kering lain. Ambil kain kering lain pula. Lepas tu pula dia belajar wajib 3 kali basuh najis. Allah, siapa kata wajib 3 kali? Tak ada hukum wajib 3 kali ni. Hak wajib 3 kali hanyalah istinja dengan tisu. Itu wajib 3 kali. Sekali istinja dengan tisu, hilang dah segala-gala. Dah, kena lak kali kedua tisu lain pula. Kena lak kali 3 tisu lain pula. Walaupun lak kali kedua 3 tak ada tinggal gapa-gapa dah pun wajib 3 ketika istinja dengan tisu. Basuh najis tak ada 3. Basuh najis hingga hilang sifat. Selesai basuh najis yang wajib. Lepas berak wajib tu barulah sunat meniga. Dia faham kena 3. Wajib 3. Lepas 3 pula dia kena guna 3 kain kering. Tak boleh pakai kain basah yang sama. Allah ni naya kau orang tua tu. Ni cerita sungguh lama dah dia amal gitu, dia kata. Dah belajar gitu, rajin tak rajin pun tunggu dia ajar wajib. Kain basah tak boleh pakai. Apa kena-mena kain basah? Kain basah tak boleh, dia kata. Sebab lagi tak kering, kain tu tak suci. Pelik sungguhlah. Kita basuh-basuh pakaian kita tu, hak tengah basuh tu tak suci lagi. Suci. Berapa nak pakai? Siapa nak pakai baju basuh? Tak selesa lah. Bukan makna baju basuh tu tak suci lagi. Bukan. No. Dia kata kalau kena pula bulan 12 cuti sekolah, musim hujan, anak-anak balik belaka, dia kata cucu ramai kecing atas latar. Sekali kecing 3 lah kain kering. Sekali kecing 3 lah kain kering. Akhirnya habis kain kering, tak ada nak kering sebab hujan. Hujan bulan 12 kan. Akhirnya ambil kain batik Jawa dalam almarhum disipang. Dah tak ada kain kering lain. Sekali kecing 3 lah kain kering. Kali kecing 3 lah kain kering. Akhirnya last sekali habis dah kain hok luar, ambil kain batik Jawa hok disayang dalam almari. Ini orang zaman itu ni, kain batik Jawa hok disayang. Orang lain ni tak ada kain batik Jawa, Tupperware hok disayang. Orang lain ni. Orang lain Tupperware. Oh, sayang Tupperware sipang. Orang dulu kain batik Jawa disayang, sipang. Tapi sipang tak sipang kain batik Jawa, apabila habis dah kain kering, habis dah hok kat luar dah, cucu kecing pula dah, habis dah lah ambil kain batik Jawa, buat lak kecing cucu dia. Allah, dia kata tunggu dia ngajar wajib kena pakai 3 lah kain kering, kain basah tak boleh pakai. Kata salah faham kena tak salah faham, dia kata. Allah kata dah kita kain yang kita gunakan tidak berkait dengan menyucikan najis sebenarnya. Kain kita gunakan hanya untuk lap air najis. Kalau lah latar berlubang, tak payah pakai kainnya. Kita gahar-gahar, kita pun sepok kat celah lubang. Mari air pula kita gahar-gahar, kita sepok celah lubang. Mari air pula kita gahar, sepok celah lubang. Tak payah pakai kain. Kain tak ada peranan. Kain hanya untuk mengelapkan air. Kalau air najis. Kalau air mustakmal tu je guna kain tu. Sekarang ni orang tak pakai lak dah sekarang ni. Orang pakai seduk pula learning. Dia datang kat air, dia gahar-gahar, bubuh air, dia seduk. Maknanya air berubah tu najis lah, diseduk. Di latar tu basah lagi, najis lah. Dia datang air kali kedua, dia gahar-gahar, suci. Dia pun seduk pula. Air tu mustakmal dah. Kalau dia nak dapat pahala sunat meniga pula, dia datang kali kedua, kali 3, dia seduk pula. Itu kekal mutlak. Mana? Ini kita capur ni cerita dengan hak mutawassitah, hak minggu lepas. Dia mutawassitah dengan mughalazah sama je. Cuma bezanya mutawassitah ni wajib sekali sampai hilang sifat.
Sunat meniga lepas dia tu. Najis mughallazah ni wajib 7. Nak bilang sekali selepas beres dah hilang sifat. Mana hak hilang sifat hak mughallazah ni, kalau mutawassitah boleh berhenti dah. Gitu. Hak mutawassitah hilang sifat ni, basuh wajib kali pertama tu boleh berhenti dah, beres dah. Tapi mughallazah baru bilang sekali. Wajib kena tambah lagi 6 jadi 7. Tu je bezanya. Tapi cara menyucikan najis sama. Buang air, lepas tu datangkan air sampai ke hilang sifat. Hilang sifat, kalau mutawassitah, beres. Basuh wajib kali yang pertama. Hilang sifat najis mughallazah, barulah dapat bilang 1 kali. Lepas tu tambah lagi 6 kali. Jadi 7. Ada ni? Dah ada meniga dah. Dia wajib 7 kali. Dia wajib 7 kali. Salah satu dengan air tanah. Salah satu dengan air tanah. Kalau 7 air tanah pun tak apa. Tak apa. Sebab air tanah air mutlak. Air tanah air mutlak. Faham tak? Kalau air tanah bukan air mutlak, mana boleh dia menyucikan najis mughallazah? Boleh menyucikan najis hanya air mutlak. Maknanya air tanah tu air mutlak, sebab tu boleh digunakan untuk menyucikan najis mughallazah. Air tanah tu kita yang tanahkan, memang kita yang tanahkan. Air tu air putih, asalnya kita ambil tanah, kita kucar dalam air tu. Air tu kekal mutlak. Tapi kalau air tanah tu air hok musim hujan, air sungai hok keruh tu, tak payah keruhkan dah. Kita ambil ke air hok kena najis, kita letak atas sungai tu, letak dalam air sungai tu, dah lah 7 kali lalu 7 kali. Dan sekarang ni kalau kita kata di kain tu ada sifat, kita katalah air kecing ni anjing, di kain tu ada sifat, kita bubuh dalam sungai tu, kita gahar hilang sifat. Lepas tu kita biarkan air lalu 7 kali. Air lalu 7 kali, suci lah. Dah nak bilang 7 kali mana? Allah nak bilang mana? Nak kena akad sekali, lepas tu bubuh. Akad sekali, lepas tu bubuh. Sekarang ni air tu mengalir ke tak? Air tu mengalir, kita kira lah sekali, 2 kali. Bilang tengok air. Sekali. Tak payah bilang-bilang lah, air tu berpanjangan lalu. Anggap-anggap kita cukup lah 7. Mari kita tengok air sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi tak artilah kata kena akad dulu, letak nombor 2, akad, letak 3, akad kain tu, letak dalam sungai, tak payahlah gitu. Mana kalau air sungai tak keruh, musim-musim hujan gini, tak ada benda lah. Kita masuk kain hak ada najis mughallazah, kita gonyo-gonyo sampai hilang sifat, dapat sekali, kita biarkan air tu mengalir sampai 7 kali. Tapi 7 air tanah, tak apa. Sekurang-kurang sekali air tanah, 7 tak apa, sebab air tanah air mutlak. Gimana? Sebab air mengalir, sama macam wuduk lah. Wuduk sama juga. Kita nak bilang sekali, 2 kali, 3 kali basuh muka, basuh tangan. Kalau air tu mengalir macam air pahit hok bergerak sama-sama, kita tadah muka kita bawah pahit itu, jadi 3 lah selepas air 3 kali lalu atas muka kita. Bukan kata basuh muka keluar sekali, lepas tu masuk balik keluar pula, lepas tu masuk boleh 3. Bazir air lah gitu, main keluar masuk muka bawah pahit gitu. Kalau majlis Shah Alam tak apa lah, keluar dia pun berhenti, kita masuk dia keluar mulai. Zaman itu kalau pergi majlis Shah Alam boleh main, kalau budak tengok air keluar tangan, air berhenti. Dah kapung tak ada, masuk tangan bawah air tu. Kan majlis Shah Alam dulu kan. Ni banyak majlis lain dah gitu. Jadi budak-budak punya pasal ulu air tubik, buat keluar tangan, air berhenti. Ulu pula air tubik, air keluar,
Pak keluar tangan, air berhenti. Mana mari dah. Jauh pergi nak tengok air gitu. Air ajaib. Apa panggil? Air pelik. Dah ulur tangan, air dah keluar. Ulur je air keluar. Macam awak darat gi tempat hok cermin gerak tu lah. Gi cermin pun buka. Undur cermin pun tutup. Dia gi pula cermin buka. Kan ajaib tu kan. Dah ajaib. Gi dekat cermin dia buka. Kita pun undur dia pun tutup. Kita gi pula dia buka. Boleh tak main ya. Mana kita kata ada jin sekor situ tu. Ada jin tu kan jaga. Jadi kalau kita duduk bawah air, kita basuh muka 1, 2, 3. Kalau basuh tangan dengan air pahit bergerak 1, 2, 3. Dapatlah meniga. Dan hati kata masuk keluar tangan, lepas tu masuk boleh yang kedua keluar tangan. Sebab air tu air mengalir orang panggil. Dia berbeza dengan air tenang. Air tenang ni air koloh. Faham tak? Air koloh, air tenang, air tak bergerak. Air pahit, air mengalir. Dapat 3 basuhan muka tangan dengan 3 aliran air. Tapi kalau air koloh, dia air tenang. Kalau kita masuk tangan kita dalam koloh, kita masuk tangan, hak basuh tangan sampai ke siku ni, hak hukum wuduk yang ketiga ni, air bergerak ke tak? Air tak bergerak. Jadi macam mana nak bilang 2? Bilang sekali barulahnya, sebab sekali je air ada di tangan dia tu. Nak bilang 2 tak boleh sebab air yang sama. Nak bilang basuh tangan 3 tak boleh sebab air tu air tenang. Faham tak? Ni koloh. Kita masuk tangan kita dalam koloh. Maknanya basuhan wajib kali pertama beres dah. Faham tak? Walaupun air koloh tak bergerak tak apa, sebab memang rata dah basuhan kali pertama. Tapi nak dapat kali kedua, nak dapat kali ketiga tak dapat sebab air tak gerak. Lepas tu nak macam mana nak dapat kedua ketiga? Kena gerakkan air. Sama ada kita gerakkan tangan, kita gerak. Boleh yang kedua. Kita gerak. Boleh yang ketiga. Ataupun kita tidak gerakkan tangan, kita gerakkan air dengan kita gosok tangan. Boleh 3. Faham tak? Tangan ni kita tak gerak, tapi kita gosok. Bila kita gosok, airnya sudah bertukar. Dapatlah meniga. Kalau kita tak mau gosok, kita nak lock saja, kita kena gerakkan tangan 2. Di sini ni dapat dah pertama basuhan wajib. Ini gerak boleh kali kedua, gerak boleh kali ketiga. Kita gerakkan tangan untuk dapat meniga. Sebab air koloh air tenang, bukan air mana bergerak. Air pahit air bergerak, tak ada masalah. Muka bawah pahit tu kat 1, 2, 3. Buat air tangan bawah pahit tu kat 1, 2, 3. Sama dengan air sungai. Air sungai tu air bergerak. 3 aliran air dapatlah 3 kali. Kalau Najis Mughalazah 7 aliran air. Selesailah menyucikan dia Mughalazah. Kalau air sungai tu air keruh, air tanah. Kalau air sungai tu air putih, kita kalau sungai tu tohok, kita kucar tanah bawah sungai. Ada kita kucar kan tanah tu kan, tanah sungai, tanah bawah tu kan, kita keruhkanlah tanah tu. Kita keruhkan tanah, kita tahan kain tu bawah, kita keruh tanah, air pun jadi keruh. Tu sekali cukup air sekali lah. 6 kali lagi tak air jenis biasa. Nak dapat tanah sekali tu, kita kena keruhkan air sungai tu dengan tanah di bawah tu nah. Dengan tanah di bawah tu, kita pergi gonyok, kita gahar naik tanah, keruh air tu, kita pun tahan boleh sekali gian tanah, gian air tanah. Batuk enang lagi tu aliran air jenis tu lah. Tapi kalau memang air tu keruh dah, air tanah dah, 7 pun tak apa. 7 aliran air tanah pun tak apa, sebab air tanah air mutlak. Cuma sekurang-kurang sekali tu je lah. Sekurang-kurang sekali dengan air tanah. Gimana? Kita 2 minggu dah ni kalau kira khusus basuh najis. Khusus basuh najis. Aduh nah.
Lepas tu warna kalau kita basuh najis tak kena dengan kaifiat, dengan cara. Hak tukang buatnya orang puang. Menjalankan tugas tak pandai. Tanya baliklah kepada hak tugas asal apa dia? Suami. Bapa pergi basuh. Tugas asal suami. Suami suruh tugas kepada isteri, tapi dia tak pastikan isteri dia pandai menjalankan tugas. Tugas suami, tapi bekerjasama, isteri tukang buat. Tapi suami kena pastikan isteri yang ambil alih tugas dia pandai menjalankan tugas. Kalau tak pandai belaka, senang baru. Buat senyap, dia dah pandai belaka. Hak berat lagi ni serah tugas kepada orang suku Sakak pun. Mari dia beri indung, kita tak kenal usaha asal dia. Serah ke dia pula basuh najis rumah kita. Hak kita nak makan pun, hak kita nak makan ni, nak basuh darah dalam ikan, darah dalam ayam, dalam daging budak tua warna pun tak tahulah kita makan di bekas tangan dia. Warna dia buat pun tak tahu. Dah kita serah tugas kepada dia sebagai pembantu rumah. Jadi pandai dah. Kita ni nak makan makanan yang suci. Kita nak duduk rumah yang suci. Kita nak pakai pakaian suci sebab kita semayang bang. Kita ni semayang. Kalau kita tak semayang, najis penuh latah pun tak apa. Kita orang semayang ni, warna pembantu rumah yang kita serah tugas ke dia buat nak menyucikan najis. Paruk pula situ. Ya mengemari bukan. Mari dia berdua. Kadang-kadang dia kata orang Islam kedok tak tahu, dia kata dok ke 31 dia kata. Yelah kadang-kadang orang Islam tapi dia pendalaman tak belajar tak memang ada 31. Ada kisah mokcik tu dia ajar Fatihah. Baguslah. Pandai baca Fatihah, pandai sikit baca Fatihah, hilang pembantu rumah, lari. Macam-macam lah perangai. Habis banyak mana duit nak boleh ke pembantu rumah. Lepas tu tuan rumah pula ajar Quran ke dia. Ajar macam mana, macam hak agama lah. Dia hanya berlatih nak jaga rumah tangga je. Tapi waktu tukang latih tu, dia latih tak macam mana cara nak menyucikan najis. Lepas tu dah kehidupan sekarang kan, laki bini khija kan, memang tak ada arah lah kena cari pembantu rumah. Lepas tu cari macam mana? Tak takut ke kan? Ada kan orang pasang CCTV, dia buat naya ke anak tuan rumah, dia masuk, dia bubuh benda-benda kotor supaya tuan rumah tu tunduk ke dia. Orang luar hak tak kenal batang hidung sama sendiri pun, anak beranak pun khianat. Ni orang luar hak tak kenal batang hidung ni pula. Tuan rumah keluar je dia jadi tuan rumah. Kan ni. Patah nak tuan rumah, jadi hamba dia jadi tuan. Dah. Kan ni. Tak ada arah, panggil mak kapung tu pula mari tolong, jadi pembantu rumah pula orang tua tu pula. Jadi hamba pula mak ke mak tu dah kira dia hamba pula. Jadi kat tu pula. Cuba salah tu. Nak panggil orang lain, takut dia orang jenis tak baik gitu. Tak percaya. Lepas tu nak panggil dia, panggil mak tua, jadi hamba pula. Tapi kita tak kata dosa gitu. Sebab kadang-kadang yelah, dia bukan hamba kadang-kadang. Dah bukan dah kapung tak ada orang nak jaga. Dah kapung tak ada orang nak jaga. Terpaksa kena bawa pergi Kuala Lumpur. Duk Kuala Lumpur ni pula bukan nak semua dia buat kerja, tapi orang tua ni dia tak boleh duduk diam.
Suruh duduk diam, matilah dia. Lepas tu kadang-kadang kalau ada pembantu rumah pun, dia buat kerja, pembantu rumah nak setuh tak wi. Makan-makan tak wi setuh, nak air tangan dia. Pembantu rumah ni dia suruh lipat baju, nyapu rumah gitu je. Bak makan tak wi, dia nak masak diri. Tapi bukan nak dia panggil mak duk kapung jadi tukang masak, bukan. Tapi tak boleh duk kapung seorang, bahaya. Tapi nampak macam jadi tukang masak jadinya. Dah dia nak buat gitu. Jadi masalah pula. Jadi masalah. Anak tamu dia buat gitu. Hak tu kisah. Dan kisah sebenar. Dah dia panggil mak dia duduk di sudut saja. Akhirnya pembantu rumah duduk saja. Pembantu rumah duduk saja. Jadi anak natu sebab salah lah. Dia tukang masak. Dia tukang masak. Dan pembantu rumah nak kata mana? Dia tak wi. Kan nak balah pula dengan tua tu. Dia tak wi. Akhir nak tinggal rumah tak boleh. Bahaya lah ni. Duduk sorang-sorang gitu. Dia atau mak di pondok. Dia atau mak di pondok. Dia kata mula-mula mak dia tambuh macam merajuk, macam buang dia. Macam buang dia. Berasa hati ni nak duduk dekat anak, dekat cucu. Ni duduk main dengan cucu ni, duduk main dengan cucu ni. Dah duduk rumah dia dah wi. Dia duduk dengan anak main cucu, dah baik dengan cucu, dia pergi letak pondok pula. Mula-mula kata dia. Mula-mula macam buang dia lah. Dia duduk lama-lama dah duduk pondok orang tua belaka ni. Masuk gu lah dianya. Masuk gu. Dah mana dah. Dia masuk untuk makan dia je. Lepas tu tanya jemaah dia ke jemaah. Tanya dengar dia dengar. Lepas tu orang tua kan senang gitu. Siapa pengkat ni saya cakap dengan anak dia. Siapa pengkat raya kita tak boleh duduk pondok tak ada orang. Anak-anak nak balik belaka ni. Jadi rumah pusaka tu ada orang jagalah, dia upah orang jagalah. Aku bersih-bersih rumah. Jadi raya nak kena balik rumah lah. Sebab adik-beradik balik belaka tak kalau duduk pondok sepik tu nak duduk mana. Bawa lah mak ni balik rumah. Todang sehari di suatu pondok semula. Bosang. Dah bising dengan budak-budak, dengan TV, dengan apa, dia nak jemaah pun tak boleh. Padahal raya tak ada orang ajar cuti pondok nak jemaah. Dia nak jemaah pula. Duduk rumah tak boleh jemaah. Sama dah. Kita dah duduk pondok tak boleh. Kata kita nak duduk ramai-ramai nak duduk mana? Balik rumah pada hari tu dia wayak nangis nak duduk pondok macam budak, macam terasa hati, macam buang dia. Ni. Lepas kediam kita sebalik duduk rumah sehari dua je, cuti raya bukan lama sangat anak dia balik. Duduklah sehari dua tambah, tak boleh jemaah. Tak boleh jemaah tu bosang budak-budak ni. Dah kan ramai kan? Ramai bosang dia nya. Tak apa. 100 pondok. 100 pondok. Atau pondok lah. Dah duduk lama lah anaknya. Dah mak tak ada duduk rumah dia ni. Mak duduk pondok dah. Anak duduk pondok ramah tak boleh. Duduk kat mana? Duduk cerak mana pondok cik tu ni. Gitu lah. Dah kalau kata ambil pengantin rumah kata gitu. Ambil mak pula gitu pula jadinya. Tapi kita nak tak ada arah. Kita kalau kata suami suruh pada isteri, pastikan isteri yang ambil alih tugas tu pandai. Kalau kita kata mumayik mayik ke tak mayik bini ni, kena pasti mayik pandai bahasa najis. Mumayik ni pandai bahasa najis lah. Lepas tu isteri kerja juga cari pembantu rumah, pastikan pembantu rumah pandai. Tapi nak cari pembantu rumah yang pandai, kita ajar ke dia. Tapi nak cari yang jujur pula. Kita boleh ajar dia kalau dia tak pandai. Dia tak pandai, tuan ni majikan tuan rumah ni boleh ajar. Tapi nak cari yang jujur pula. Sebab apa? Satu rumah dia yang kontrol. Macam dia tuan rumah. Daripada pukul 8 sampai petang dia tuan rumah. Petang sampai pagi esok barulah ada tuan rumah asal. Dah tu pagi 8 pagi petang dia tuan rumah. Dia nak gapo pun boleh belaka. Jadi macam syarikat pula. Siapa tuan rumah?
pembantu rumah dengan hak majikan tuan rumah. Sebab apa? Separuh hari dia berkuasa penuh. Dia berkuasa penuh. Bola petang barulah tuan rumah balik. Barulah ambil alih semula kuasa. Barulah dia jadi pembantu rumah balik. Nak cari hak jujur pun nak cari mana? Kita nak cari hak pandai, ada ilmu. Macam mana? Kemudian pula satu lagi, ni berat apabila pembantu rumah duduk sekali dengan kita, wajib kita ajar dia ilmu fardu ain. Mepeh tuan rumah. Makna tuan rumah tak pergi sejik surah, dia kena bawa pembantu rumah dia belajar sama. Jangan bawa diri dia, bawa anak bini dia saja, dak. Pembantu rumah, mu duduk rumah lah, nyepang rumah, ngemah rumah, nyapu, basuh. Dak. Apabila pekerja duduk sekali dengan kita, berkewajipan majikan ajar ilmu fardu ain ke dia. Dosa tahu tak? Kalau dah kitab tu kan, wajib ajar kepada isteri, wajib ajar pada anak-anak dan khodam akan ilmu fardu ain. Khodam. Dulu khodam lah. Khodam kena lelong tu lah. Dulu khodam. Mana pembantu rumah lah sekarang. Duduk kita 24 jam, kita wajib ajar di ilmu agama. Gihak ni pula mepeh pula tuan rumah. Gimana? Ya, tuan rumah tak baca Tuhan nyakit dah. Kadang-kadang tuan rumah pergi belajar sejik surah, tapi pembantu rumah dia tak bawa. Sebab apa? Dia buat kerja di rumah, nyapu rumah. Jadi tuan rumah hanya bawa bini dia, bawa anak dia pergi ngaji sejik. Pembantu rumah dia tinggal sebab kerja. Mana pula otunya. Kira-kira mari kita duduk kapung juga senang. Duduk kapung buat sendiri. Duduk kapung buat sendiri senang kitanya. Sebab ni yelah, nak kata payah cara mencegah dia, tak payah, kena belajar je sikit. Payah apa? Manakala betul-betul lah dia punya hak bahagian pembantu rumah ni, dia ajar cara mencegah najis ni, sekali dua kali khusus beres Kalau dia ajar tu, dia tak ajar tu nya, dia ajar benda lain. Yelah, cara menyucikan najis ni bukan payah sangat, mudah je. Guna air pun tak banyak, ni sikit je. Kena. Jadi kita 2 minggu dah ni cerita kaifiat menyucikan najis. Hak aini, hak mula-mula mukhaffafah, mutawassithah, kemudian mughallazah. Adapun jika najis itu hukmi pecah 3 pula, mukhaffafah, mutawassithah dan mughallazah. Wallahu a'lam. Ni kitab 20 sifat hati, muka surat 6. Muka surat 6, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khaldalin min kibrin tu kibir takabur, kibrun. Adapun kabrung atau lain pula. Kabrung tu
Macam geduk. Kabrun akbar, tu geduk. Ni kibrun, takabur, kibrun. Kabrun, kabrun akbar tu nah. Akbar mufrad dia kabrun. Hak penuh. Kita tak pernah cerita sini. Dia gini. Kabrun. Kalau jamak banyak. Akbar. Jamak. Kenapa kabrung ni geduk? Kibrung sombong. Kabrung mana? Tu hak bagi hujung sakit bagi hujung tu. Hak tu ikut erok nahu. Hak hujung tu jadi belah ke kibrung ke kiberang ke hak roh hujung dak kira bagi. Bagi hujung dak kira. Bagi hujung tu ikut erok nahu. Jadi kalau kibrung sombong. Kalau kabrung ni akbar. Hak orang takbir ihram tu lah. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Dia pergi panjang tepat hak tak boleh panjang. Allahu akbar. Ni akbar. Lepas ada alih dia. Apa makna? Geduk. Geduk. Akbar. Jamak mufrad dia kata kabrun. Akbar geduk. Faham tak? Sebab dia boleh panjang setepat je takbir. Allahu akbar. Kalau panjang Allahu akbar, adakah Allah Maha Besar? Tu biar hamzah istifham. Allahu akbar. Allahu akbar, orang Allah Maha Besar. Allahu akbar, Allah geduk. Akbar ni kan daripada kabrun. Suti geduk kabrun. 3 kata geduk akbar. Ni kita ni bukan kabrun, kibrun. Kibrun ni sombong. Ni kibrin ni dah mim tu kan. Ikut nahwu tu. Bagi hujung ada kira. Itu ikut i'rab nahwu lah. Artinya ni kibrin, sombong. Artinya tidak masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sebesar orang yang ada dalam hatinya seberat timbangan biji sawi. Ada dalam hati seberat biji sawi ni sifat takabur, yakni membesar diri. Hadis riwayat Muslim. Ni masih lagi cerita bab sifat mazmumah. Yang pertama sifat takabur, sifat sombong, dengan bahawa dia memandang rendah akan orang lain, dan dia memandang dirinya lebih daripada orang yang lain. Itu takabur atau sombong. Yang mana sombong di antara dosa-dosa besar. Sombong, takabur di antara dosa-dosa yang besar. Ada. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, fabi'sa maswal mutakabbirin, maka sejahat-jahat tempat kembali di hari akhirat kepada orang yang sombong. Kepada orang yang sombong. Seberat-berat tempat kembali dalam neraka di hari akhirat kepada orang yang sombong. Ini takabur, sombong, membesar diri, beranggapan diri itu lebih daripada orang yang lain. Kemudian Nabi pula bersabdanya, tidak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar timbangan biji sawi, sifat takabur. Tidak masuk syurga di sini
bersama dengan orang yang masuk syurga awal-awal. Bukan tak masuk syurga terus. Sebab orang mati dalam iman, akhirnya akan masuk syurga juga. Tidak masuk syurga ni bersama dengan ma'as-sabiqin lah, bersama dengan orang yang awal-awal masuk syurga, melainkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang mati dalam keadaan dia ada kalimah la ilaha illallah, Nabi kata dakhalal jannah, masuk syurga. Nah, maknanya sesiapa yang mati dalam keadaan dia ada kalimah la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Hak ni kata tak masuk syurga ni, orang yang ada sifat takabur, walaha dianya ada iman, ada kalimah la ilaha illallah. Jadi macam bercanggah, tak bercanggah. Hak Nabi kata masuk syurga orang yang mati dalam keadaan dia beriman ni, masuk syurga lah. Tapi syurga direct ke, syurga kemudian ke, masuk syurga, janji ada iman. Sebab orang beriman akhirnya akan ke syurga juga. Yang mana neraka tempat seksaan orang yang beriman adalah neraka Jahannam. Neraka lapis paling atas sekali daripada 7 lapis neraka. Yang mana neraka Jahannam ni akhirnya akan kosong. Akhirnya akan kosong. Lepas tu kosong, kalau tanya pula nak bubuh siapa? Bubuh orang tanya tu lah. Dah kalau tanya dia kosong, nak bubuh siapa pula? Sayang ke dia? Bubuh orang nak tanya tu. Dah kosong-kosong lah. Tetapi akhirnya neraka tu akan dikharapkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi neraka yang kekal hanyalah 6 lapis. Kekal bersama dengan ahli-ahli neraka, hak 6 lapis kekal selama-lamanya. Adapun neraka Jahannam, tempat keseksaan orang beriman, akhirnya akan ke syurga. Oh, kalau gitu dah apa sombong pun akhir ke syurga juga, janji ada iman. Dia neraka ni kalau katalah kena sehari je di neraka, sehari je, kena sehari di neraka, satu hari di hari akhirat, kalau kita tempoh masa dunia 1000 tahun. Sehari di hari akhirat, masa kalau tempoh ikut masa dunia 1000 tahun. Lepas tu jangan duk kata tak apalah, memanglah kena neraka dulu, tapi janji masuk syurga sudah. Dah, ni neraka. Maknanya kalau orang ada di hati seberat biji sawi je sifat takabur, maka tidak akan dapat masuk syurga dengan kesalahan takabur tu. Tetapi kita kena ingat, pahala dan dosa akan ditimbang. Pahala dan dosa akan ditimbang. Sebab itulah orang yang takabur tempatnya neraka. Kesalahan takabur tu. Orang yang sembahyang contohnya adalah masuk syurga dari segi kebajikan sembahyang dia. Tapi kalau tanya, kalau dia sembahyang tipu orang, syurga juga. Sembahyang dia tu kebajikan, balasannya syurga. Tapi masuk syurga ke tak? Timbang kan? Timbang antara pahala kebajikan dengan dosa kejahatan yang kita lakukan. Termasuk dosa takabur ni. Faham tak? Termasuk dosa takabur ni, sebesar biji sawi pun balasannya neraka. Tetapi bukan kata apabila ada takabur sebesar sawi masuk neraka, kesalahan tu balasan di neraka. Tapi kesalahan kebajikan akan ditimbang. Mana banyak pahala dengan dosa, termasuk dosa takabur. Jadi kalau dia semayang tapi dia menipu orang, semayang pahala, menipu orang dosa. Dah kalau dia semayang tak akan tipu orang. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Pasti sembahyang mencegah fahsyak dan munkar. Itu sembahyang yang sempurna. Kalau sembahyang dia nipu orang lagi, mana sembahyang dia ada masalah. Tapi kok mana pun, kalau sembahyang dia tu ada akidah, sembahyang dia tu betul dengan hukum hakam syarak,
maka adalah qada-qada pahala tapi tak sempurna, adalah kekurangan yang lain. Bila semayang tu tak sempurna, jadi lemah dia, sebab itulah maksiat tak boleh nak tinggal. Masih lagi menipu orang contohnya, tapi pahala semayang dia kedak ada. Jangan duk kata pula mung tak ada faedah semayang, main duk nipu orang. Apa kata tak ada faedah? Adalah faedah semayang dia, tapi nipu orang kena timbang di hari akhirat. Kena timbang. Pahala semayang tak balas mana, lepas tu menipu orang tu pahala dosa besar pula, dosa besar lain banyak pula, dosa besar takabur lagi, dosa besar riak lagi. Lepas tu nak tahan kot mana masa timbang? Faham tak? Tapi kalau kita kata kau orang buat kebajikan semayang balasannya syurga, dah orang semayang syurga belaka ke? Timbang dulu. Timbang dulu. Dah. Orang yang tutup aurah patuh perintah Allah masuk syurga. Dah orang tutup aurah pakai syurga belaka. Hak betul tutup aurah tu kebajikan, balasan di syurga. Tapi kalau tutup aurah hati dia riak, ujub, takabur, timbang nanti berat hak dosa, hak maksiat ni, maka neraka lah juga. Tapi kalau tanya ketaatan tutup aurah tu syurga. Takabur ni walaupun seberat timbangan biji sawi, ni neraka ni. Tapi adakah semata-mata dia ada takabur biji sawi dia tak dia masuk neraka? Timbang. Tapi kejahatan ni tak akan masuk syurga dengan kejahatan ni. Neraka dengan kejahatan ni. Tapi dia ada amal-amal yang lain. Lepas tu dapat pula syafaat daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan ke syurga juga. Dia gitu. Faham tak? Yalah, kalau kita kisah tu memanglah kita macam jadi Allah, kalau gitu kok tak ada bahagian lah kitanya syurga. Dah cakap kita semayang, kalau gitu kok jadi putus asa pula gitu. Ini cerita semata-mata kesalahan tu. Lepas tu cerita pula rahmat Allah, syafaat Nabi SAW. Kita takut pun kita kena regu dengan rajab, harap keampunan Allah, kurniaan Allah, rahmat Allah. Dia sama takut ni sebesar seberat biji sawi pun tak boleh masuk syurga dah. Kejahatan takabur ni besar sangat, dosa takabur ni. Lah sifat iblis. Yang besar gua ni sifat iblis. Mana mula-mula seberat biji sawi. Lepas tu lama-lama kau lama kau banyak, kau lama kau banyak, kau lama kau banyak. Mula-mula sikit je. Faham tak? Faham tak? Sebab itulah dia sifat hati ni benda payah. Lepas tu kita bab sifat hati ni atas ilmu ni fardu ain ni. Sebab kalau benda ilmu ni kita tak tahu, macam mana kita nak hidup atas jalan agama? Lepas tu kata belajar ilmu-ilmu seumpama ni fardu ain, wajib mandatori atas tiap-tiap orang yang balik berakal. Wajib mandatori putus, tak ada pilihan mana ni. Mandatori dia panggil kan, tak ada pilihan dah, sejalan dia. Ni bukan wajib fardu kifayah. Wajib fardu kifayah hak tu orang lain buat, selesailah kita. Hak ni wajib fardu ain ni, kewajipan yang putus atas tiap-tiap seorang. Kalau kita semayang tapi hak sifat mazmah kita tak belajar, kita budak sedar hati kita dia bersifat dengan sifat yang dosa besar. Lepas tu macam mana kita nak jalan atas garis agama? Tak selamatlah kitanya. Mana? Ni kadang-kadang dalam semayang pun tak habis-habis sombong. Siapa duduk sebelah ni? Tahu tengok macam baju semayang pun murah, keduk je nampak sebelah ni. Orang kampung mana mai duduk depan ni? Depan orang lebih-lebih ni, depan ni. Orang kelas-kelas depan ni. Dia mari selit tengah orang kampung mari mana ni? Tak pandai letak diri ni. Tengah semayang. Tengah sujud tu, menungging sujud. Sombong lagi yang bayangkan dalam semayang pun. Dan kalau kita dak pelihara hati kita molek, kalau kita sifat takabur daripada awal, kita dak sedar pun benda ni benda salah, macam mana kita nak baiki hati kita? Ni kata fardu ain ni. Hak ni ilmu yang kita kena ajar pada anak kita belum dia balik. Bila dia kenal, hak ni tak boleh ni, haram dosa besar ni.
Kan tak? Ada penting ilmu agama ni ajar pada anak belum balik ni. Dan kita duduk karat dah hati dengan takabur ni, kena mujahadah sungguh-sungguh dah lah. Kena mujahadah lah, berasu-rasu sikit. Kita kau lama kau tua, nak sombong kok mana, kaki mati orang lain kok akaknya. Kalau sombong sangat, nelang sangat, mati ngakuk diri kubur. Dah sombong sangat, nelang sangat. Banyak orang, aku mati musuh sibuk, aku debel, aku ngakuk diri kubur. Tak apa lah gitu. Tengok dah. Hal ni kita kalau lama, kalau roda, kalau letih, dah nak sombong kok mana lagi? Sombong kok mana lagi? Mata pun kalau lama kau tak apa terang, telinga pun kau tak apa jelas, tenaga pun kau tak ada. Lepas tu nak sombong kok mana? Tu mana kena mujahadah lah ni. Ni kena mujahadah. Ni semua di antara ilmu yang wajib fardu ain kepada kita. Kemudian kita nak cerita pula macam mana kita nak mengelak, nak buang sifat takabur ni. Bagi mengelakkan diri daripada sifat takabur, hendaklah yang pertama mengingat bahawa segala kelebihan dan nikmat yang dimilikinya seperti harta, pangkat, ilmu dan sebagainya hak ada di kita ni, kena ingat semua itu daripada kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat Allah yang wajib disyukuri, bukan untuk dimegahi. Tu nak ingat kau tu. Kita nak sambung betul mana? Kita orang kaya, dah kaya mari mana? Daripada Allah. Bukan nak suruh kita sombong, nak suruh kita syukur. Ingat kau tu. Kita ilmu banyak mari mana? Mari daripada kurnia Allah. Kita amal banyak mari mana? Taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan untuk kita mengelakkan diri kita daripada sifat takabur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kemudian minggu depan cuti sekali. Sebab surah iman langsung siakat. Baba Haji Ismail Sepanjang buat daurah kitab daripada pukul 9 pagi sampai tengah malam. Hari kami ni minggu depan. Kita dibaca dulu. Hari mari dah dulu. Baba mari dah dulu. Baba Sepanjang tu lah. Jadi dia mari. Jadi hari Khamis itu start ada pukul 9 surah Iman sampai ke malam lah. Dia bukan sampai malam, dia adalah berhenti. Berhenti lepas Zuhur pula, lepas Maghrib pula. Tapi dia start pukul 9 pagi. Jadi kita minggu depan tak ada kalau ada kelapangan pergi surah Iman lah. Hari Khamis. Hari Khamis berapa, 28, 29 gitu lah, berapa? Kita tarikh dia Khamis ni lah, hari Khamis minggu depan. Jadi saya batal kelas sekali.